Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung lagi live pada hari ini tentang permohonan UP online bagi kategori STPM atau startup. Semalam kita dah dengar tentang permohonan UP online bagi kategori SPM. Tapi pada hari ini kita sambung lagi tentang berkenaan permohonan UP online bagi kategori STPM atau startup. Okey, kita tengok. Okey, saya akan kongsikan tentang permohonan UP online bagi STPM atau startup. Okey. Okey, yang ini adalah senarai institusi atau agensi. Itu kita dapat lihat kat sini ada 20 universiti awam, 36 politeknik dan 105 college community dan ada juga ILKA iaitu Institusi Latihan Kemahiran Awam. Okey, universiti itu 20 universiti itu terbahagi kepada 4 kategori ataupun 4 kluster yang boleh kita tengok tu iaitu Universiti Penyelidikan, Universiti Berfokus, Universiti Teknikal dan Universiti Komprehensif. Dan juga ada 36 politeknik yang saya sebut tadi dan 105 college community dan 4 ILKA. Okey, Universiti Pendidikan tu ada USM, UKM, UPM, UTM. Dan manakala universiti berfokus pula, ada UUM, UPSI, UMT, UMK dan UPNM. Dan universiti teknikal, itu UTEM, UNIMED, UTHM dan UMP. Manakala universiti komprehensif, itu universiti yang menawarkan pelbagai bidang program, itu UNIMAS, UIA, USIM, UNIZA, UITM dan UMS. Okey. Semalam pun pasal permohonan UP online bagi kategori SPM juga dah bahas tentang ini dan saya akan bahas sikit lagi lah tentang senarai institusi ni. So, okey, boleh pergi ke senarai kategori. Kejap ya. Okey, ini adalah kategori pemohon. Semalam kita dah bahas tentang kategori pemohon bagi lepasan SPM atau setaraf. Okey, pada hari ini saya akan bahas berkongsi tentang kategori pemohon bagi lepasan STPM atau setaraf untuk memohon ke program ijazah sarjana muda di Universiti Awam. Okey, dia ada empat kategori pemohon. Itu pertama, STPM 2022. Itu STPM tahun semasa. Okey, STPM 2022 ni terbahagi pula kepada kategori A dan kategori S. Itu kategori A aliran sastra dan kategori S aliran sains. Dan kategori yang kedua pula adalah matrikulasi atau asasi bagi tahun semasa. Okey, kalau dapat lihat dekat matrikulasi atau asasi tu, yang kedua tu dibahagi pula beberapa kategori, itu kategori N, kategori P, kategori U, K, L dan J. Itu kalau dapat lihat dekat tepi tu dibahagi pula beberapa kategori. Dan yang ketiga pula STAM 2021 dan 2022, itu STAM tahun semasa lah. Dan yang keempat, diploma atau setaraf. Okey, diploma atau setaraf ni dia bahagi pula kepada kepada 3 kategori. Itu kategori E, kategori F, kategori G. Okey, kalau kita tengok diploma setaraf ni, itu kategori E tu kelayakan diploma bagi DKM atau DLKM atau DVM atau lain-lain diploma. Okey, seperti yang tersenarai di bawah tu lah. Dan untuk kategori F, itu kelayakan setaraf, itu A-Level, International Baccalaureate, IB, Sekolah Sukan, STPM. Kenapa STPM tu? Tengok dekat merah tu, dia nyatakan bukan tahun semasa. Jadi kalau dia bukan STPM tahun semasa, automatik dikategorikan sebagai diploma atau setaraf. Dan sama juga dengan matrikulasi, KPM atau asasi bukan tahun semasa, kita akan kategorikan dia sebagai diploma setaraf juga. Dan STAM bukan tahun semasa, kita kategorikan dia juga sebagai diploma atau setaraf. Dan AUSMED atau Foundation IPS. Itu untuk kategori F.
Okey, ingat kalau dia bukan kalau calon bukan matrikulasi, STAM atau STPM bukan tahun semasa, kita automatik dikategorikan dia bukan kita kategorikan STPM matrikulasi STAM yang bukan tahun semasa, kita kategorikan dia sebagai diploma atau setaraf. Dan dia tengok kategori G pula, kategori G itu diploma UA atau politeknik. Itu diploma universiti awam dan diploma politeknik kita kategorikan sebagai kategori G. Okey. Okey, ini adalah syarat am lepasan STPM atau setaraf. Ini syarat am dia. Itu terbuka kepada warga negara Malaysia, permaustatin tetap dan permaustatin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Pemohon yang bukan warga negara Malaysia, itu pemegang MyPR dan MyCAS, akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. Okey, kita tengok STPM 2022. Itu STPM bukan STPM tahun semasa. Okey, kita tengok syarat am dia apa. Untuk SPM, dia perlulah mempunyai kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey, dan PNGK, okey, untuk STPM 2002 dia perlukan SPM. SPM dia calon perlulah mendapat kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dan PNGK perlulah mendapat sekurang-kurangnya 2.00 pointer. Dan grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Okey, inilah syarat am bagi STPM 2022. Itu syarat-syarat am yang dia perlu dapatkan. Okey, untuk matrikulasi atau asasi 2022 atau 2023, calon perlu memiliki SPM kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah juga, dan perlulah mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2. Dan STAM pula, syarat am dia adalah calon perlulah memiliki SPM, itu mendapat kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah dan mendapat sekurang-kurangnya pangkat jahit. Okey, kalau kita tengok dekat tiga-tiga untuk STPM Matric STAM ni, SPM dia perlu mendapat bahasa Melayu, kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey, kalau tak lulus sejarah ataupun tak dapat kepujian bahasa Melayu ni, dia tak lepaslah untuk mohon kapal korek ijazah sarjana muda sebab itu adalah syarat am dia. Okey, yang ini dan selain itu calon perlulah mendapat sekurang-kurangnya band 1 ataupun band 1.0. Okay, untuk membuat permohonan UPU online ni, calon perlulah wajib memiliki sijil MUIK. Okey, kalau tak ada MUIK, kalau mohon dapat result cemerlang pun, kalau tak ada MUIK, kalau nak mohon tu memang tak akan dapat sebab MUIK pun antara salah satu syarat wajib untuk melayakkan ke program ijazah sarjana muda. Okey, keputusan MUIK yang diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah dan diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 sesi 2023 atau 2024. Okey, seterusnya. Okey, ini syarat am lepasan STPM atau setaraf juga. Untuk diploma, ini untuk diploma. Yang tadi kita bahas tentang STPM asasi dengan matrik. Yang ni untuk diploma. Okey, ini untuk diploma setaraf. Untuk diploma IPTA atau ILKA atau ITS. So ini syarat am dia itu calon perlulah memiliki keputusan SPM itu kepujian bahasa Melayu, lulus sejarah dan perayu lulusan Sekolah Sukan Malaysia atau GCE A-Level atau International Baccalaureate Diploma atau ASMED yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti. Dan untuk STPM bukan tahun semasa, ini untuk STPM bukan tahun semasa pula. Okey, calon perlulah memiliki SPM iaitu kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dan lulus peperiksaan STPM dengan mendapat minima grade C, iaitu 2 pointer dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Okey, untuk matrikulasi atau asasi bukan tahun semasa, itu calon perlulah mendapat SPM iaitu kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah juga, dan PNGK minima 2
pointer. Okey, untuk STAM 2018 dan sebelumnya, itu STAM bukan tahun semasa lah. Itu calon perlu memiliki SPM Kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dan pangkat itu menima tahap jayid. Okey, untuk perayu pula, itu calon perlulah memiliki SPM itu Kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah. Dan perayu lulusan Sekolah Sukan Malaysia atau GCE A-Level International Baccalaureate Diploma atau ASMED yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti. Okey, untuk diploma TVET pula, itu calon perlulah mempunyai kelulusan diploma yang diiktiraf Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti. Itu adalah syarat-syarat am yang perlu pelajar miliki. Okey, kalau tak lepas syarat am, tak lepaslah untuk mohon ke program ijazah sarjana muda. Okey. Okey, dan juga mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau band 1.0. Okey, sebab tu selain daripada mohon ni, MUIK juga penting. So, sesiapa yang tak ambil MUIK lagi, perlulah ambil MUIK dengan awal lah, sebab yelah sebelum tarikh fasa kemas kini ditutup. Okey. Okey, ini adalah penentuan aliran STPM atau setaraf. Okey, ini adalah penentuan aliran. Okey, kita tengok STPM. Okey, untuk STPM dia mengambil mana-mana dua subjek berikut, atau matematik biasa dan matematik tambahan, matematik moden dan matematik tambahan, further mathematics atau fizik, atau kimia atau biologi, atau teknologi maklumat, komunikasi, ICT dan sains sukan. Pemohon yang tidak memenuhi aliran sains secara automatik dimasukkan ke aliran sastra. Okey, untuk penentuan aliran bagi matrikulasi atau asasi, aliran bagi matrikulasi atau asasi adalah berdasarkan program yang diikuti seperti berikut, itu sains, kejuruteraan, perakaunan, TESOL dan undang-undang. Okey, untuk penentuan aliran bagi STAM itu tiada. Okey, tiada. Yang STAM ni tiada penentuan aliran bagi pemohon lepasan STAM. Okey, untuk diploma setaraf, tiada juga penentuan aliran bagi pemohon lepasan diploma atau setaraf. Okey, untuk STAM dan diploma atau setaraf ni, tiada penentuan aliran bagi pemohon. Okey, kita tengok dasar dan kriteria STPM atau setaraf. Okey, untuk dia ada 9 dasar dan kriteria STPM atau setaraf. Kita tengok yang pertama sekali, itu pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM atau setaraf dan SPM. Okey, untuk adik-adik yang nak mohon atau sesiapa yang nak mohon atau saudara mara mohon, so nak mohon tu kena tengok pencapaian akademik dulu. So setiap universiti, setiap institusi dia dah tetapkan syarat-syarat khas dia. So, dia nak subjek ni dapat berapa, subjek tu dapat berapa. So, pencapaian akademik juga penting untuk memohon dalam UPU online. Sebab dalam e-panduan kami, dia dah sertakan semua setiap universiti dan institusi tu dia dah letak syarat khas dia, subjek dan kepujian yang mana dia nak fokuskan. So, bila adik-adik nak sesuatu program tu, kalau adik minat program tu, adik pergi tengok dekat e-panduan, so adik fokus tengok yang dia selaraskan, yang dia tetapkan apa subjek yang adik perlu capai. So pencapaian akademik dan perasaan tu pun tu dasar dan kriteria yang kita ambil. So untuk yang kedua, pencapaian dalam aktiviti core curriculum. Jadi pencapaian dalam aktiviti core curriculum juga penting dalam memohon UPU online. Jangan fokuskan kepada akademik saja, fokuskan juga kepada core curriculum, sebab core curriculum juga serba sedikit banyak menyumbang menyumbang kepada permohonan adik. So yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Okey, kombinasi maksudnya kombinasi mata pelajaran yang bersesuai dengan program pengajian yang pohon tu. Tengok bidang adik-adik, selama adik belajar dengan apa yang adik pohon tu sama tak dengan apa yang adik pohon. Itu janganlah kalau masa adik mohon tu ataupun calon-calon yang mohon, janganlah pilih program yang luar daripada bidang. So kalau boleh pilih kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang
calon mohon atau adik-adik mohon. Dan yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. So masa nak mohon tu, ada juga pengiraan merit. Jadi nanti adik-adik boleh kira merit adik tu. So grade mata pelajaran adik tu penting juga. Kalau dapat A atau A+ tu menyumbang kepada markah merit yang tinggi lah. Jadi nanti lepas dapat result ataupun apa-apa result sekalipun, nanti adik boleh try untuk masukkan grade mata pelajaran adik tu untuk tujuan pengiraan markah akademik. Dan yang kelima itu memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA. Itu Universiti Awam seperti yang saya cakap tadi. Tadi saya bahas tentang syarat am. Syarat am tu semua adik wajib syarat am tu semua adik wajib capai. Dan ini walaupun syarat am tu adik dah lulus semua dan ikut semua dia punya kriteria, tapi ada juga syarat khas. Dah lepas syarat am, kita pergi kat syarat khas. Syarat khas ni dia ditetapkan oleh setiap universiti. Setiap universiti prosedur dia lain-lain. Jadi kalau adik nak tahu tentang, kalau adik minat program ni, adik tak tahu macam mana nak capai program ni, apa yang perlu adik buat, apa yang adik perlu fokuskan, so adik boleh pergi kat e-panduan kami, e-panduan UPU. Kat situ ada senarai universiti dan bidang-bidang program yang adik boleh lihat, dan kat situ juga ada syarat-syarat khas yang ditetapkan oleh setiap universiti masing-masing. So yang keenam, mendapat sekurang-kurangnya band 1 ataupun band 1.0. Seperti yang saya cakap tadi, adik-adik atau calon perlulah mendapat sekurang-kurangnya band 1. Ini adalah syarat am. Nanti kalau dalam e-panduan tu ada setiap universiti dia ada tetapkan muat. Setiap universiti ni dia dah tetapkan berapa muat yang perlu calon-calon tu dapat. Ada yang tetapkan bank 2, ada yang tetapkan bank 3. Kalau lihat dekat program tersebut, dia tidak tetapkan berapa bank ataupun dia tak nyatakan berapa bank yang calon perlu dapat. So inilah kita gunakan syarat am itu, walaupun dia tak bagi tahu berapa bank berapa muat yang perlu adik dapat. So yang tu kita faham, itu kita perlu dapatkan bank 1 kalau dia tak sebut. Tu kalau dia dalam program yang sebut tu, calon perlulah mendapat sekurang-kurangnya bank 4 ataupun bank 5. Jadi calon perlulah mencapai bank tu untuk melepasi syarat khas yang ditetapkan oleh Universiti Awam tersebut. Okey, yang seterusnya itu lulus temuduga dan atau ujian jika berkenaan. Okey, jika calon mohon program yang melibatkan temuduga ataupun pilihan program yang bertemuduga, calon perlulah lulus temuduga dan ujian jika ditawarkan. Okey, kalau tak lulus tu, jadinya tak dapatlah untuk program tersebut. Okey, yang seterusnya yang ke-8, pilihan program pengajian mengikut keutamaan. Maksudnya masa nak buat pilihan program tu, dia ada 1 sampai 12. Jadi kalau adik-adik minat program yang adik minat tu, adik letaklah yang paling atas. Dan seterusnya apa yang minat. Jangan adik minat program tu, adik letak nombor 8. Tak, kita akan tapis program pilihan 1 dulu. Jadi kalau adik letak, calon-calon letak pilihan program tu, yang paling minat letak kat bawah, letak kat tengah. Jadi kalau dapat pilihan program yang tak minat tu ke atas, kalau letak pilihan program yang tak minat tu ke atas, kalau dapat pilihan program tu, nanti jadi tak puas hatilah sebab dapat program yang tak minat. Jadi kalau pilihan program memang tak minat langsung, janganlah letak dalam ke-12 pilihan tu. Jadi program yang minat tu letaklah mengikut keutamaan pilihan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, dan yang terakhir itu bilangan tempat yang disediakan oleh UA. Okey, setiap Universiti Awam ni dia tetapkan bilangan-bilangan kuota-kuota dia. Ni contohnya yang ni dalam 200, 500. So bilangan tempat juga, walaupun semua yang dapat yang lulus syarat khas, syarat am semua melebihi. Contohnya kalau bilangan tempat yang disediakan oleh UA itu adalah 300, tapi yang
melepasi syarat khas dan syarat am tu ada 500. Jadi lebih 200. So dia perlu bersaing dengan yang lain. So bilangan tempat yang disediakan oleh UA pun memainkan peranan juga. So ada yang sediakan kota, ada yang sediakan kota yang sedikit, tapi yang mohon program tu ramai, banyak. Okey, seterusnya. Okey, satu lagi ini adalah kriteria tambahan. Okey. Okey, dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi juga dengan menggunakan pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Okey, untuk yang ni kita guna juga pakai prinsip meritokrasi itu 90% markah akademik dan 10% markah curriculum. Okey, untuk kriteria tambahan, bagi program ijazah sarjana muda pendidikan, bagi yang mohon, calon-calon yang mohon program ijazah sarjana muda pendidikan, itu perlulah melepasi tahap minimum. Itu perlulah melepasi tahap minimum iaitu ujian maksi. Ujian maksi yang dijalankan dan lepas melepasi tahap minimum iaitu ujian maksi dan perlulah lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperakui temuduga. Itu kriteria tambahan untuk yang mohon ke program ijazah sarjana muda pendidikan. Okey, ini adalah proses fasa permohonan sesi akademik 2023 atau 2024 bagi STPM atau taraf. Okey, kalau kita tengok kat sini proses tempoh permohonan kita baru buka semalam itu untuk fasa 1 dan fasa 2. Okey, sekarang yang kita buka ni baru fasa 1. Kita baru start semalam itu 7 Februari 2023 sehingga kita buka sehingga 28 Mac 2023. Dan kita akan buka balik bagi fasa 2 itu 15 Mei 2023 hingga 12 Jun 2023. Bagi yang tak mahu mohon lagi untuk fasa 1 boleh mohon pada fasa 2. Tetapi pada fasa 2 kami tidak tawarkan lagi pilihan program yang bertemu duga. Hanya fasa 1 je kami tawarkan pilihan program yang bertemu duga. Jadi kalau yang calon-calon ataupun adik-adik yang nak mohon pilihan program yang bertemu duga, mohonlah pada fasa 1 sebab fasa 2 kami tak tawarkan pilihan program yang bertemu duga lagi. Okey, untuk pilihan program pengajian ada 12 pilihan yang wajib isi 6 pilihan. Okey, kami galakkan adik-adik atau calon-calon isi ke semua pilihan. Jangan itu bagi peluang lah. Walaupun dia kata wajib isi 6 pilihan tapi kami galakkan untuk isi 12 pilihan untuk penuhkan semua. Okay, untuk diploma atau setara pula, dia ada 8 pilihan, wajib isi adalah 6 pilihan. Okey, untuk kedudukan pilihan program pengajian bertemu duga atau ujian untuk fasa 1, untuk pilihan 1 hingga 2, itu ada letak kalau yang nak bertemu duga lah untuk pilihan program yang bertemu duga untuk pilihan 1 sampai 2 itu program pengajian pendidikan. Untuk pilihan 1 hingga 4 itu program pengajian bukan pendidikan. Okey, untuk fasa 2, pada fasa permohonan kedua, macam saya cakap tadi, tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga atau ujian. Tiada lagi ditawarkan pada fasa 2. Okey, untuk kemaskini pilihan fasa 1 dan fasa 2, STPM dia dapat kemaskini pilihan program kecuali program pengajian bertemu duga. Untuk fasa 2 nanti boleh kemaskini pilihan program kalau rasa macam pilihan program ni rasa tak sesuai, rasa macam tak minat dah. Lepas tu boleh kemaskini balik pilihan program tu. Sama juga dengan matrikulasi atau sasi, boleh kemaskini balik pilihan program dan sama juga dengan STAM, boleh kemaskini pilihan program kecuali pilihan program yang bertemu duga tak boleh kemaskini. Tak boleh nak pilih lah sebab kami tak tawarkan, kami tidak menawarkan pilihan program bertemu duga lagi pada fasa 2. Tetapi kecuali diploma atas taraf, kami dia tak boleh kemaskini. Untuk diploma atas taraf ni tak boleh dah kemaskini pilihan program. Dia hanya boleh kemaskini maklumat sahaja ataupun upload dokumen sahaja. Kemaskini pilihan program tidak dapat. Okey, untuk peranan data atau muat naik dokumen, untuk STPM,
Padanan data dia kita ambil pada Majlis Peperiksaan Malaysia. Kita tak perlu dah nak upload dokumen. Yang ini untuk SPM tahun semasa lah. Okey, untuk matrikulasi juga kita padanan data dia kita ambil daripada bahagian matrikulasi KPM atau Pusat Asasi Sains UM, Pusat Jenius EPINTAR UKM, Pusat Asasi UiTM. Dan untuk STAM, padanan data dia kita ambil daripada Lembaga Peperiksaan LP. Itu LP lah. So untuk diploma atau taraf ni tiada padanan data. Oleh hal demikian, sebab itulah kita suruh calon ni muat naik dokumen mereka. Sebab kita tak ada padanan data bagi diploma atau setaraf. Okey. Dan tarikh, ini tapisan syarat pilihan program, tiada tapisan. Dan untuk tarikh temuduga atau ujian ni dijangka pada Mei sehingga Ogos 2023. Okey, ini adalah proses untuk pengemaskinian. Okey, tempoh pengemaskinian adalah pada minggu ke-4 Julai 2023. Okey, minggu ke-4 Julai pada bulan Julai. Dan untuk pilihan program pengajian, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga atau ujian pada fasa kemaskini. Tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Okey, ini dia buka pula untuk SPM setaraf kemaskini pada bulan Julai. Bulan Julai ni boleh kemaskini, masih lagi boleh kemaskini pilihan program kecuali pilihan program yang bertemuduga atau telah dipanggil temuduga atau ujian. Okey, untuk tapisan syarat pilihan program, okey, pada fasa ni kita dah buat tapisan dah untuk SPM, matrikulasi atau STAM. Kita dah buat tapisan syarat pilihan program dah. Sebab result full pun dah keluar, jadi kita dah buat tapisan lah berdasarkan tapisan syarat pilihan program bagi SPM, matrikulasi, STAM, kecuali untuk diploma atau setara. Okey, untuk muat naik dokumen atau kemaskini keputusan, okey, SPM, matrikulasi atau asasi STAM yang tahun semasa ni tak perlu muat naik dokumen sebab seperti yang saya bagi tahu tadi, mereka dah ada padanan data. Kami dah ada padanan data. Kecuali diploma atau setara, dia perlulah memuat naik dokumen atau kemaskini keputusan. Keputusan yang diperolehi. Dan tarikh hebahan dijangka pada minggu pertama September 2023. Ini adalah tarikh hebahan dijangka. Dan kami akan hebahlah dari semasa ke semasa. Okey, untuk tempoh setuju terima, okey, calon perlulah menekan butang setuju terima. Kami bagi masa adalah 9 hari untuk membuat untuk berfikir, untuk tekan butang tu setuju terima bagi pilihan program yang ditawarkan. Okey, surat tawaran akan dikeluarkan 1 hari selepas tarikh hebahan rasmi. Okey, ni tempoh rayuan. Tempoh rayuan ni adalah rayuan bagi calon yang tidak ditawarkan mana-mana program. Okey, untuk calon yang tak dapat mana-mana program, jadi kami bagi tempoh rayuan hanya dalam masa 10 hari. Okey, bilangan pilihan yang membuat rayuan kami bagi dalam 4 pilihan. Itu dalam 4 pilihan ni calon boleh ada program bertemuduga atau ujian pada pilihan 1 hingga 2. Jadi dalam proses rayuan ni kami akan buka 10 hari. Dalam 10 hari ni kita bagi untuk buat pilihan dalam 4 pilihan program. Jadinya calon boleh buat 4 pilihan program bagi program bertemuduga atau ujian. Okey, untuk pendaftaran pelajar baharu. Okey, untuk pendaftaran pelajar baharu ni dijangka pada minggu pertama Oktober 2023. Okey. Dan untuk pendaftaran pelajar baharu, untuk yang buat rayuan dia agak lewat sikit, iaitu kemungkinan dalam minggu ke-4 Oktober 2023. Okey, ini adalah 14 panduan permohonan. Okey, untuk yang baru nak buat permohonan, ataupun tak buat lagi, okey, boleh layari portal rasmi UPU di upu.mohi.gov.my. Lepas beri kat link tu, pastikan kategori anda. Okey. Sebelum tu daftar akaun dulu. Daftar akaun baru boleh login dekat permohonan UPU online dan baru boleh isikan borang UPU online tu. Dan
Ketiga, pastikan anda mengisi maklumat bertanda bintang dengan lengkap. Pastikan maklumat yang ada, yang bintang tu wajib isilah dengan lengkap, janganlah tertinggal. So yang seterusnya, isi permohonan UPU online. Jadi lepas dah pastikan kategori ataupun dah isi maklumat peribadi, lepas tu baru boleh isi permohonan UPU online. Isi. So sebelum nak isi tu borang permohonan UPU online, perlulah semak laluan kejaya dulu. Kat e-panduan. Kat e-panduan tu seperti yang saya cakap tadi, ada syarat-syarat khas, ada semak laluan kejaya, ada syarat khas, syarat yang dinyatakan. Jadi sebelum adik nak isi ataupun buat permohonan tu, adik perlulah semak laluan kejaya. Kadang-kadang ada juga calon yang tak tahu program apa yang dapat. Ada yang tak tahu program ni ke arah ke mana. Jadi itulah fungsinya kita letak untuk laluan kejaya ni untuk calon-calon semak laluan kejaya ni, program ni pergi ke arah mana. Jadi adik perlulah semak laluan kejaya ataupun semak syarat-syarat kelayakan. Okey. Tapi sebelum nak semak syarat kelayakan tu, perlulah semak laluan kejaya dulu. Itu nasihat saya. Tapi kalau nak semak syarat khas dulu pun okey juga. Okey. Yang kelima, semak trend permohonan dan penawaran. Okey, semak trend permohonan itu nak tengok trend-trend permohonan dan penawaran bagi program tersebut. Sebab ada dalam borang permohonan UPU online tu, so calon boleh semak trend permohonan dan penawaran di situ. Dan seterusnya, kira merit. Kira merit. Masukkan kita dah sediakan kalkulator merit. Kalau ada UPU Pocket. UPU Pocket tu adalah aplikasi. Okay, boleh pergi kat UPU Pocket tu, just masukkan grade markah je dan automatik akan keluar markah merit. So, kira markah merit sebab setiap program tu ada markah merit yang ditetapkan. Dan kira merit dulu. Dan lepas tu lepas tu boleh semak syarat kelayakan dan e-panduan di e-panduan UPU online di e-panduan seperti saya cakap tadi. Semak syarat dan kelayakan dulu. Sebelum nak mohon tu semak dulu syarat. Jangan main mohon je sebab setiap program tu adalah lain-lain dia punya syarat dia. Okay, lepas dah buat semak syarat, lepas dah kira merit, selepas dah semak laluan kejaya, okey, barulah boleh pilih pilihan program mengikut keutamaan. Adik dah pastikan, okey, syarat kelayakan adik, okey, adik boleh ni je. Pilihan program yang ni adik rasa tak boleh, ataupun calon-calon rasa macam peluang tipis nak dapatkan program ni, pilih program lain berdasarkan kelayakan. Okey, lepas tu dah tahu, okey, adik layak ni, calon layak ni, so bolehlah pilih pilihan program mengikut keutamaan berdasarkan kelayakan calon. Dan seterusnya, lepas dah buat pilihan program, lengkapkan borang permohonan. Jangan bagi tertinggal satu pun. Yang penting yang bintang tu wajib isi. Dan seterusnya, yang ke-11 itu klik butang simpan. Okay, jangan lupa untuk klik butang simpan. Kalau tak klik, habis kami tak ada rekod untuk simpan permohonan adik-adik yang adik hantar. So, lepas klik butang simpan, tu cetak slip permohonan. Okey, kalau nak selamat, cetak slip permohonan untuk simpanan adik-adik. Nanti kalau in case ada berlaku apa-apa, adik ada simpan slip permohonan tu. Dan seterusnya, simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan telah dibuat. Okey, selain pada cetak tu, adik boleh simpan kat mana-mana yang adik rasa dapat tengok balik benda tu. Simpan kat mana-mana, USB ke ataupun mana-mana yang adik rasa boleh tengok balik. Dan yang ke-14 yang terakhir, semakan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Okey, sepanjang tempoh permohonan dibuka, adik boleh buka balik, adik boleh kemaskini balik. Sepanjang tempoh permohonan dibuka lah, adik boleh buka, adik boleh tengok pilihan program balik. Adik rasa nak tukar yang ni, okey, adik tukar. Okey, itu kita bagi selama tempoh permohonan dibuka. Adik boleh kemaskini tanpa had. Okey. Okey, ini adalah tips memilih program. Okey, ini adalah tips memilih program. Itu yang pertama itu memenuhi syarat am dan syarat khas program. Itu. Dan kedua,
semak purata merit seperti yang saya cakap tadi, semak dulu purata merit. Ketiga, pilih program yang diminati. Untuk pilih program yang adik minat atau calon minat dalam masa isi pilihan program ke-12 pilihan tu. Dan keempat, susun program mengikut keutamaan. Kalau adik rasa adik nak sangat program ni, calon nak sangat program ni, pilihlah, letaklah pilihan satu dan seterusnya. Dan juga kalau tak pasti ataupun masih lagi confused, adik-adik atau calon boleh rujuk kaunselor. Dan yang keenam, pelbagaikan pilihan dan bidang. Okay, masa nak mohon tu, janganlah kalau minat UM, letak UM je. Itu pelbagaikan ITA lah. Kalau UM, UiTM, USM, letak pelbagai bidang. Ataupun program yang adik minat tu doktor, perubatan, adik letak perubatan je. Adik kena pelbagaikan bidang-bidang. Untuk peluang untuk dapatkan tempat tu adalah lebih cerah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kenapa berjaya dan gagal. Okey, kita tengok dulu kenapa berjaya. Okey, berjaya ni disebabkan oleh borang permohonan berjaya diterima oleh UPU Online. Okey, borang permohonan tu kami berjaya terima dan memenuhi syarat am dan khas program pengajian. Dan seterusnya ada kekosongan tempat. Dan seterusnya berjaya dalam saringan temuduga atau ujian dan kedudukan merit tinggi. Ini adalah faktor-faktor kenapa calon berjaya dalam permohonan UPU Online. Dan seterusnya kenapa pula gagal. Okay, ini adalah antara faktor yang menyumbang ke ini adalah antara faktor yang boleh menyebabkan calon gagal mendapatkan tawaran program. Itu tidak tekan butang simpan dan juga tidak memenuhi syarat am dan atau khas program pengajian. Oleh sebab itu kami nasihatkan perlu rujuk e-panduan dulu sebelum membuat pilihan program. Dan tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif. Okey, program yang calon mohon tu mungkin program kompetitif, itu program yang popular ataupun program yang mendapat permintaan tinggi dan tempat bertahap, kemungkinan yang calon mohon tu tiada kekosongan tempat. Dan gagal dalam saringan temuduga atau ujian dan juga kedudukan merit rendah. Okay, jadi masa nak mohon tu tengok dulu merit yang tetapkan program tu berapa. Jangan pilih merit yang rendah daripada merit yang kita perolehi. Okay, inilah semakan keputusan. Okay, bila nanti lepas dah dapat result, nanti lepas dah buat permohonan semua, okay, nanti kita akan hebahkan bila keputusan permohonan UPU Online akan dikeluarkan. So, ni adalah laman web yang calon boleh membuat semakan keputusan. Ni adalah laman web. Mana-mana pun calon boleh semak mana-mana link yang ada kat sini. Dan calon boleh langgan aplikasi. Boleh semak juga dekat UPU Pocket. Dan kat sini adalah link lah. Boleh semak juga kat UPU Pocket ataupun laman web. Dan surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA dan ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Pemohon yang tidak menjawab, terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemas kini sebagai menolak tawaran. Jadi calon perlulah menjawab terima atau tolak. Sebab kalau tak jawab, kita automatik kita akan kita anggap sebagai menolak tawaran lah. So dalam tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 9 hari. Jadi 9 hari tu calon perlulah menekan butang terima atau tolak. Kalau terima, jadi cepat-cepatlah tekan butang terima. Sebab lepas dalam tempoh 9 hari tu, kalau tiada apa-apa jawapan daripada calon, kami akan anggap yang calon akan menolak tawaran tersebut. Okey, ini adalah untuk rayuan. Okey, untuk rayuan, pemohon yang berjaya mendapat tawaran, pemohon yang tidak layak berjaya mendapat tawaran membuat rayuan kecuali calon yang mendapat tawaran program
pengajian sijil Kolej Komuniti dan program pengajian sijil ILKA. Okey. Ini pemohon yang berjaya mendapat tawaran tidak layak membuat rayuan kecuali calon yang mendapat tawaran program pengajian sijil Kolej Komuniti dan program pengajian sijil ILKA. Okey, maksudnya mohon yang dah berjaya dapat tawaran, dia tak boleh lagi nak buat rayuan. Ada yang dia dah dapat tawaran tapi nak buat rayuan untuk tukar program atau universiti. Itu keputusan kami adalah muktamad. Tiada penukaran program atau universiti. Hanya kami akan tawarkan rayuan kepada calon yang tidak mendapat apa-apa program yang ditawarkan. Hanya calon yang tidak mendapat tempat ataupun tawaran program sahaja kami tawarkan untuk membuat rayuan. Okey, pemohon yang rayuan dibenarkan mengemukakan 4 pilihan sahaja. Okey, rayuan ke Kolej Komuniti dan ILKA adalah melalui institusi tersebut dan bukan melalui UPU online. Jadi untuk membuat rayuan ke Kolej Komuniti atau ILKA adalah calon boleh terus ke institusi tersebut dan bukan bawah UPU online. Hanya rayuan ke universiti awam dan politeknik sahaja melalui UPU online. Okey, permohonan rayuan hanya dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Jadi yang mana yang nak buat rayuan, jadi kami hanya bagi dalam tempoh 10 hari. Jadi jangan buat last minute. Jadi kalau boleh buatlah awal-awal dalam tempoh 10 hari tu. Okey, sekiranya buat permohonan rayuan juga tidak berjaya, pemohon boleh kemukakan rayuan melalui ambilan sendiri institusi atau agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan. Okey, calon boleh rujuk laman web institusi atau agensi sendiri atau portal rasmi UPU online. Okey, ini adalah purata merit lepasan STPM atau STARAF. Okey, ini untuk sains komputer. Kalau kita boleh tengok, ini adalah setiap universiti dan program pengajian yang berkaitan dengan sains komputer. Ini tengok markah merit dia. Markah merit 2023. Markah merit dia ada USM untuk sarjana muda sains komputer 94.0. Kalau kita tengok agak tinggi juga purata markah merit. Dan ini adalah antara program kompetitif juga. Kalau tengok markah merit ke semua universiti ni adalah tinggi-tinggi. So untuk mendapatkan program sains komputer ni perlulah mendapat markah merit yang lebih tinggi juga. So untuk perakaunan juga, kalau dilihat perakaunan juga antara program yang kompetitif. Okey, kalau kita tengok untuk setiap universiti dan program pengajian bagi perakaunan, kita tengok markah merit dia pada 2022 atau 2023 itu tengok 90 ke atas. Semua markah merit dia adalah tinggi-tinggi, itu atas pada 90. Jadi calon perlu bersaing untuk mendapatkan markah merit yang lebih tinggi. Okey, ini adalah program pengajian kompetitif. Okey, ini adalah top 10 program pengajian kompetitif. Kalau kita dapat lihat sini, top 1 itu perubatan dan top 2 pergigian dan diikuti dengan farmasi, perakaunan, undang-undang, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan awam. Ini adalah program pengajian kompetitif yang mana program pengajian ini adalah popular ataupun program pengajian yang permintaan tinggi. Ramai pelajar mohon. Jadi ini adalah antara kami kongsikan 10 program pengajian yang mendapat permintaan tinggi. Ramai yang merebut untuk mendapatkan program seperti yang dipaparkan ini. Okey. Okay, ini adalah program terkini. Adalah program terkini di UPU Online. Jadi, ini adalah program yang terkinilah dalam UPU Online bagi lepasan STPM atau setaraf. Okay, program terkini yang kami masukkan itu sarjana muda pelancongan Islam dengan kepujian, sarjana muda farmasi itu dan seterusnya ijazah sarjana muda pendidikan itu pendidikan Islam dengan kepujian, sarjana muda sains pertanian, pengembangan pertanian dengan pendidikan, sarjana muda perubatan dan surgery, dan sarjana muda teknologi kejuruteraan, pendigitalan dan automasi dengan kepujian, sarjana muda sains bioteknologi dengan kepujian, dan sarjana muda sains komputer
keselamatan cyber dengan kepujian. Okay, ini adalah program pengajian sesi akademik 2023 atau 2024. Okay, kita tengok program STPM. Ini adalah program STPM atau setaraf. Ada 1094 program lepasan STPM setaraf yang ditawarkan dan ada program bertemu duga, ada 287 program bertemu duga atau ujian lepasan STPM atau setaraf yang ditawarkan dan program baharu lepasan STPM atau setaraf. Program ini adalah program terbaru, ada 8 program terbaru dalam UPU Online. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah hebahan media sosial. Jadi calon-calon ataupun sesiapa saja yang menonton ni boleh follow kami di Telegram UPU Online Channel dan boleh follow Facebook kami itu kemasukan BPKP JPT dan boleh follow YouTube kami BKPA UPU dan boleh follow Telegram kemasukan BKPA dan juga jangan lupa follow TikTok baru kami itu BKPA UPU untuk mendapatkan info-info dan hebahan terkini. Dan itu sahaja. Jadi apa-apa soalan yang dikemukakan kami akan jawab selepas sesi live ini tamat. Okey, itu sahaja.